PDP kita hari ini diagam. Okay, Assalamualaikum. Apa khabar semua murid? Kita mula berkelas. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Okey, kita mula baca Al-Fatihah sama-sama, boleh? Ya, baca Al-Fatihah masing-masing nak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, betul. Ya, Amin, amin, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur kita pada hari ini walaupun lewat tapi dalam jadual PDPR kita adalah pada pukul 12 Jadi saya bawa ke pukul 12. Dan terima kasihlah pada semua yang telah hadir. Takat ni 10 orang termasuk Amar tadi. Okey, saya hari ni tak nak cakap banyak sebab saya nak tayangkan video. Kita hari ni kita tayang video saja. Ada yang nak ulang balik video Asmaul Husna tadi? Saya Ustaz. Ya, siapa saya tu? Alfia. Alfia. Nak ulang lagi kah? Ya. Okey, kalau tu saya ulang lagi. Tengok betul-betul Perhati betul-betul. Kalau nak ikut dalam hati ataupun sebut perlahan di bibir mulut. Okey, saya tayang sekali lagi
dengar semua tadi? Dapat. Okey, terima kasih. Okey, apa tujuan saya tayang sebenar tu tadi sebab saya nak kaitkan tajuk pelajaran kita pada hari ini iaitu Allah bersifat siapa boleh teka. Tajuk ni ada dalam buku teks. Ada buku teks masing-masing kan? Kalau ada boleh buka buku teks masing-masing. Cari tajuk sifat ataupun nama-nama Allah. Siapa boleh beritahu? Ya? Benda dia apa yang nak belajar ada dalam buku teks kamu. Siapa yang ada buku teks tu? Berapa cikgu? Muka surat berapa? Saya suruh kamu cari tadi. Jumpa tak? Nama-nama Allah. Al-Azim dan Al-Hamid. Jumpa tak? Dalam buku teks kamu. Okey, tak apa. Kalau tak jumpa tak apa. Saya nak tayangkan video dengan kamu. Boleh tak? Nak tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Walinatia. Tak ada gambar Ustaz. Kejap. Tahu. Memang tak ada gambar. Sabar. Sabar. Saya tengah setting dulu. Okey, tajuk kita hari ini dalam buku teks dah. Yang dah ada buku teks, buku surat 80. Okey, muka surat 84. Muka surat 84. Agung dunia Tuhanku. Dah. Lupa Okey, sambil saya tayang video, kamu boleh rujuk buku teks. Boleh Okey. Sekejap. Okey, muka surat 84. 84, 85, 86, 87 dan 88. Okey, nampak tak? Nampak. Tajuk dia Pendidikan Islam tahun 4 ini nanti saya tayang, kamu beri perhatian beri perhatian saja. Bertemu lagi dengan Ustazah Walinatia dalam Pendidikan Islam tahun 4. Apa khabar anak-anak didik Ustazah semua? Jika sihat, Alhamdulillah. Jika kurang sihat, pastikan jaga kesihatan anda dan makan ubat ya. Okey, seterusnya pada kelas kali ini kita akan mempelajari bahagian akidah iaitu tentang konsep nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Okey. Sebelum tu mari kita sama-sama baca doa belajar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey. Pernah dengar nama Al-Azim dan Al-Hamid? Jika belum pernah dengar, jom sama-sama Ustazah mempelajari apakah itu konsep nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Okey, sebelum itu Ustazah akan jelaskan
jelaskan apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif pembelajaran kita pada... Ada nampak skrin saya tak? Tak. Tak. Tak nampak? Tak. Okey. Nampak. Okey. Nanti saya setting semula. Sebab tadi ada rakan kamu yang kacau line saya tadi. pada hari ini ada Okey, saya buat semula. Sebab tadi dia hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Siti Fatimah binti Dato' Aliyah dalam Pendidikan Islam tahun 4. Apa khabar anak-anak didik Ustazah semua? Jika sihat, Alhamdulillah. Jika kurang sihat, pastikan jaga kesihatan anda dan makan ubat ya. Okey, seterusnya pada kelas kali ini kita akan mempelajari bahagian akidah iaitu tentang konsep nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Okey. Sebelum tu mari kita sama-sama baca doa, belajar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey. Pernah dengar nama Al-Azim dan Al-Hamid? Okey, jika belum pernah dengar, jom sama-sama Ustazah mempelajari apakah itu konsep nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Okey, sebelum itu Ustazah akan jelaskan apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah menyatakan pengertian nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid dan hukumnya dengan tepat. Yang kedua, membaca dalil nakli tentang nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid beserta terjemahannya dengan betul. Yang ketiga, menganalisis kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Dan yang keempat, membuktikan keimanan terhadap nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid melalui tindakan. Ada 4 ya objektif pembelajaran. Pertama, kita belajar tentang pengertian nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid dan hukum. Kedua, dalil nakli tentang nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Yang ketiga, kepentingan. Yang keempat, bukti keimanan. Okey? Okey. Tengok dalam slide ini. Apa kita akan belajar ini? Yang pertama, maksud Al-Azim. Al-Azim bererti Maha Agung. Nama Allah Al-Azim bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala Maha Agung daripada segala sesuatu. Tiada makhluk yang dapat menandingi keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, Al-Azim maksudnya adalah Maha Agung. Alhamdulillah adalah bererti Maha Terpuji. Nama Allah Al-Hamid bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala Maha Terpuji telah melimpahkan segala sesuatu kurniaan nikmat kepada makhluk dan sangat layak dipuji. Okay, hukum beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid adalah setiap Muslim wajib beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Wajib ya, hukumnya adalah wajib. Okay, mari kita tengok dalil nakli Al-Azim.
Dalil lagi al-azim adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal aliyyul azim. Wa huwal aliyyul azim. Surah Al-Baqarah ayat 255 yang bermaksud dan dia maha tinggi, maha agung. Ya bermaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kita tengok pula dalil nakli bagi Al-Hamid, nama Allah Al-Hamid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu Hamidum Majid. Innahu Hamidum Majid. Yang bermaksud Boleh ya Allah maha terpuji lagi maha mulia. itu pikat jangan dia. Apa dah ya? What boleh? Setelah kita melihat pengertian Boleh. hukum dan juga dalil tadi, cuba kita renungkan. Siapa yang menciptakan manusia dan makhluk lain di atas muka bumi? Ya, sudah tentulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita dan makhluk lain di atas muka bumi ini. Jadi kita sepatutnya mengagumi dan mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, kita pergi ke renungan yang seterusnya. Siapa yang memberi nikmat kepada manusia di atas muka bumi ini? Ya, sudah pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi nikmat kepada manusia di atas muka bumi ini. Okey. Jika begitu, kita patut memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berkaitan dengan nama Allah Al-Hamid. Jelaskan murid-murid, kita patut agungkan Allah kerana Allah lah yang menciptakan manusia dan makhluk lain di atas muka bumi, iaitu Al-Azim. Dan kita patut puji Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dia memberi nikmat kepada manusia di atas muka bumi, iaitu Al-Hamid. Okey, seterusnya. Okey, ni Ustazah bagilah satu kata-kata untuk menaikkan semangat kita sebagai umat Islam yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agumilah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertasbihlah puji dengan menyebut nama Allah. Kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Okey, dari segi kepentingannya ada 4, iaitu pertama perasaan, yang kedua peribadi, yang ketiga perbaiki diri, yang keempat sifat, Kemana? dan yang pertama perasaan. Rasa merasai keagungan Allah. Yang kedua bentuk peribadi yang berakhlak mulia. Yang ketiga, berusaha membaiki diri supaya menjadi manusia mulia. Yang keempat, memupuk sifat bersyukur dan berterima kasih. Okey. Dan ada lagi 2, kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid, iaitu sikap. Lazimi sikap merendah diri dan tidak sombong. Dan tasbih selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut Subhanallah. Okay, bukti saya beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Apabila kita beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid, kita akan berkata bahawa saya seorang Muslim yang taat. Bagaimana seorang Muslim yang taat? Ya, hendaklah melakukan amal soleh, jauhi maksiat. Dan yang kedua, apabila kita beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid, kita akan berkata, saya sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bertawakal? Yang pertama, meyakini semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan, berusaha dengan tekun untuk berjaya. Yang ketiga, bagaimana kita membuktikan kita beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid?
Iaitu, kita berkata, saya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana saya mengagungkan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menggunakan nikmat dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, senantiasa memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, tahniah murid-murid. Kita telah mempelajari 3 isi penting dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, pengertian hukum dan dalil nakli. Kita telah mempelajari pengertian hukum dan dalil nakli Allah, Al-Azim dan Al-Hamid. Yang kedua, kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Kita telah menambah pengetahuan tentang kepentingan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Yang ketiga, kita telah membuktikan keimanan dengan mencuba menyebut nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Terima kasih diucapkan kepada murid kerana telah memberi perhatian. Kita telah membuktikan keimanan. Okey. Jelas Dapat ikut semua tak? Okey, dapat tadi saya kongsikan video daripada kawan ustazah saya. Video yang dia buat ni kamu sonok tonton, dapat lihat video dia. Sonok tak tengok video? Seronok. Seronok. Okay. Faham tak? Faham tak apa yang terang tadi? Apa tajuk kita nak belajar tadi? Agung dan mulianya Tuhanku. Okey, tajuk dia adalah Allah, nama-nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Yang mana awal tadi saya dah tayangkan Asma'ul Husna kan? Betul? Dalam Asma'ul Husna tu terdapat nama-nama Allah yang kita belajar tadi, iaitu Al-Azim dan Al-Hamid. Ada berapa nama-nama Allah tadi? Siapa tahu? Ada berapa? Siapa boleh jawab? Ada berapa nama-nama mulia Allah? 99. Okey, terima kasih Alfia. Terima kasih. Okey, terima kasih Aidil. Okey, betul ada 99. Ada dulu. Ya, Saya Iman. Ya Iman. Okey. Terima kasih. Minta maaf. Okey, jadi nama-nama Allah ada 99. Dua tu yang kita dah belajar tadi, iaitu Al-Azim dan Al-Hamid. Apa maksud Al-Azim? Siapa boleh beritahu? Nama Allah. Yalah, nama Allah. Apa maksud dia? Maha Agung. Al-Azim berarti Allah Maha Agung. Al-Hamid? Terpuji. Allah Maha Terpuji. Tuhan. Okey, Tuhan. Okey. Untuk refleksi ataupun latihan, saya nak tayang, kamu tumpu pada yang warna hijau ni saja. Warna hijau atas ni. Nampak tak? Yang ni saya nak suruh kamu buat kerja rumah. Yang pertama, pengertian, hukum dan dalil nakli. Pengertian ni tadi adalah untuk dua perkara tadi. Dua nama tadi, iaitu Al-Azim dan Al-Hamid. Tadi kawan kamu dah sebut dah. Al-Azim maksud dia Allah Maha Agung. Al-Hamid maksudnya Allah Maha Terpuji. Itu maksud dia. Yang kedua, hukum. Apa hukum mempercayai Allah Al-Azim dan Al-Hamid? Siapa boleh jawab? Wajib. Wajib. Okey, boleh rujuk pada muka surah 86. 86. Hukum. Ada tak jumpa tak dalam muka teks kamu?
Wajib. Okey, bukan. Nombor 4 tu. Betul. Benar. Oleh itu, setiap Muslim wajib beriman dengan nama Allah, Al-Azim dan Al-Hamid. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga. Tengok yang warna hijau. Dalil nakli. Macam mana kamu boleh jumpa dalil nakli dalam buku teks? Jumpa tak? Yang ada buku teks sekarang ni. Muka surat berapa? Dalil nakli Allah bersifat Al-Azim dan Allah bernama Allah Al-Hamid. Jumpa tak? Okey, muka surat 87. Okey, tugasan kamu dengar baik-baik. Untuk semua murid tahun 4, tugasan pertama, tulis pengertian Al-Azim. Apa maksud Al-Azim? Yang kedua, tulis maksud Al-Hamid. Itu tugasan pertama. Tugasan kedua, apakah hukum beriman dengan Al-Azim dan Al-Hamid? Dan yang ketiga, tulis dalil nakli Allah Al-Azim dan Allah Al-Hamid. Jelas tak? Buat dalam buku tulis ulum. Hantar bila buka sekolah nanti. Ustaz, boleh ulang sekali lagi tak? Okey, saya ulang Ustaz balik. tak dengar. Okey. Kamu boleh rujuk dalam slide saya tu. Kalau ada pensel, catik sekarang. Ambil buku pensel. Dah ada? Ada tak ada? Okey, catik pada kertas dulu. Okey, tugasan pertama. Tulis pengertian. Pengertian Al-Azim dan Al-Hamid. Muka surat 85. Rujuk di situ. Maksud dia yang pendek saja. Tak perlu panjang. Tulis di situ Al-Azim berarti Allah Maha Agung. Yang kedua, Al-Hamid berarti Allah Maha Terpuji. Itu tugasan pertama. Tugasan kedua, rujuk muka surat 86. Dialog yang keempat tu, soalan dia, apakah hukum beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid? Cari jawapan situ dan tulis. Okay. Tugasan yang ketiga, rujuk muka surat 87. Tugasan dia, tulis dalil nama Allah Al-Azim berserta maksud dan dalil nama Allah Al-Hamid berserta maksud. Jelas? Boleh Ada soalan cakap ni? Faham dah? Gunakan buku ulum. Ulum syariah tahun 4. Faham. Okey, kalau faham, Ustaz ucapkan terima kasih atas komitmen, atas tumpuan kerjasama. Ada soalan cakap ni? Faham semua? Tak ada. Okey, kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih. Ada setengah jam lagi sebenarnya masa saya. Masa saya patutnya 12.30 hingga pukul 1.30. Jadi ada lebih kurang 22 minit untuk kamu buat kerja saya tadi. Boleh bagi video. Tak perlu rujuk video. Rujuk dalam buku teks saja. Rujuk dalam buku teks. Soalan yang saya beri tadi, tugasan tadi memang ada dalam buku teks. Tak perlu video lagi. Jelas Boleh Nilofa? Rujuk dalam buku teks saja. Okey. Kalau tak ada apa-apa, Ustaz ucap terima kasih kerana bersama dengan Ustaz. InsyaAllah hari esok ada kelas bahasa Arab untuk tahun 4. Nanti saya akan beritahu semula lah. Esok bahasa Arab
lepas rehat. Jadi esok saya akan kongsikan link, minta kamu bersedia. Okey, boleh? Okey, terima kasih semua. Okey, terima kasih semua. Kalau tak ada apa-apa, lepas ni boleh